Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kongsikan dengan korang kisah-kisah dan pengalaman misteri yang terjadi kepada pemancing. Kisah yang pertama yang aku nak kongsikan dengan korang ni, aku rasa lebih kepada misteri. Sebab dia terjadi kepada dua orang sahabat yang aku namakan dia Bob dengan Mat. Diorang ni nak pergi ke lubuk lokam air kuning Taiping. Diorang nak mancing ikan tengas. So diorang siap-siap lah. Tempat tu memang lah ikan tengas. Diorang mulakan perjalanan dengan menaiki motosikal. Lepas tu diorang akan berjalan kaki pula, akan lalu di tepi-tepi jeram sungai dan akan naik bukit. Baru dah sampai lubuk tu. Diorang sampai dekat lubuk tu sekitar pukul 2 petang. So diorang siap-siap nak rehatkan diri sambil diorang siapkan perkakas diorang untuk mancing. Tak sampai beberapa minit diorang letak umpan diorang tu, diorang mancing. Memang ikan tengas tu memang lapar rasanya. Letak je sangkut. Sampai berlumba-lumba diorang naikkan ikan tengas. Lepas tu si Bob ni dia nak cari pot lain. Dia berpindah pot ke tempat tinggi sikit daripada Mat. Tak sampai setengah jam Bob ni pindah tempat. Si Mat ni nampak Bob lari dekat celah-celah batu ikut sungai tu. Lepas sampai je dekat Mat, si Bob ni tepuk bahu Mat sambil menjerit, "Mat, kita belah Mat, Mat, kita belah Mat." Lepas dia kena tepuk bahu dengan si Bob ni, si Mat ni nampak keadaan sekeliling gelap gelita. Terkejut diorang sebab diorang rasa macam baru pukul 4 atau 5 petang je. Tapi bila dia tengok jam dekat tangan, dah menunjukkan pukul 10 malam. Dah lah keadaan hutan tu gelap, hutan tebal, tak ada kawasan kampung pula tu. Diorang pula tak bawa pun torchlight. Diorang turun pakai lighter je nak turun pergi ke motor diorang tu tau. Sampai hari ni si Bob dengan si Mat mengati-mati mengatakan diorang baru je sampai dekat lubuk lokam tu, tapi keadaan tiba-tiba menjadi gelap. Kisah kedua ni pula berlaku dekat Sungai Perak dan terjadi kepada dua orang sahabat yang aku namakan dia sebagai Aboy dan Din. Diorang ni cadang nak mancing dekat Sungai Perak pada pukul 10 malam. Dan si Din ni lambat datang dan lebih kurang pukul 10.20. Bila si Din ni sampai dekat pondok yang dijanjikan, si Din nampak sesosok tubuh yang sedang menunggu dia. Walaupun dalam gelap, dia cam itu Aboy yang sedang tunggu dia. Lepas tu si Din ni minta maaf lagi kat Aboy. Dia cakap dia tertidur. Lepas tu dia tanya si Aboy, "Dah lama ke tunggu sini?" Tapi tak ada jawapan pun, senyap je. Si Din ni agak si Aboy tu marah dekat dia. Sebab lepas tu si Aboy angkat perkakas mancing terus je berjalan depan. Si Din ni pula ikut jalan belakang si Aboy tu. So diorang berdua pun terus je berjalan ke lubuk batu tak jauh daripada pondok yang dia jumpa tadi. Ambil masa dalam 15 minit je nak sampai tempat tu. Lubuk ni pula memang terkenal dengan ikan bersaiz mega, tapi terkenal juga dengan kisah-kisah misteri. Tambahan pula, sebelah lubuk ni kawasan kubur lama, tapi mancing pasal semua tolak tepi. Sampai je lubuk batu tu, diorang siap-siap pasang umpan, terus je diorang mancing. Tak sampai 5 minit, diorang si Din ni dah mengena ikan. Hasil pertama si Din ni ikan patin 2 kilo. Apa lagi, bersemangat lah si Din ni. Pasang umpan lagi, terus mancing balik. Lepas tu si Din ni cakap dekat Aboy, "Aku dah dapat lesen dah, kamu bila lagi?" Tapi si Aboy ni senyap je. Dah lebih sejam umpan si Din ni asyik mengena dia sampai tong yang diorang bawa dah nak penuh dah dengan ikan. Memang betul rezeki Din malam tu. Tengah sedap mancing ikan ni, tiba-tiba si Din ni rasa tak sedap hati. Sebab dia nampak si Aboy ni hanya duduk membatu sambil peluk kedua kaki dia. Dan si Din perasan cahaya bulan pada malam tu seolah-olah tembus tubuh si Aboy ni. Din dah mula gelisah dah. Tiba-tiba si Aboy ni pandang si Din dengan mata dan wajah yang menakutkan. Si Din ni terkejut yang amat sangat. Dalam situasi macam tu baru dia teringat pesanan orang tua-tua, kalau nampak benda pelik-pelik ni jangan tegur, buat-buat tak nampak je. Makhluk tu perlahan-lahan datang menghampiri si Din. Si Din ni buat-buat tak nampak je. Dalam kesunyian malam tu, makhluk tu berbisik dekat telinga Din,
Pura-pura tak nampak je. Dengan sepantas kilat si Din ni berlari tinggalkan lubuk tu. Dia tinggalkan semua peralatan mancing dia. Sampai je ke rumah, lepas bagi salam, masuk rumah, mandi. Terus si Din tidur. Lepas tu keesokan paginya, si Aboy pagi-pagi lagi dah tercegat dekat pintu rumah si Din ni, bagi tahu yang malam tadi dia tak dapat teman si Din mancing sebab pergi hantar mak dia ke hospital. Mak dia kena lelah malam tu. Lepas je kejadian tu, si Din ni jadi fobia nak mancing. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Okey, itulah dia 2 kisah pengalaman misteri yang terjadi kepada pemancing. Tapi kalau korang nak aku buat part tu, korang komen dekat bawah ni. Tapi korang jangan lupa subscribe, like dengan share video aku ni. Okey? Assalamualaikum.